Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang bukan beragama Islam. Saudara pengacara majlis yang kita kasihi lagi hormati, yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, yang berbahagia, yang amat berhormat Datuk Panglima Perang Ustaz Haji Muhammad Nasaruddin bin Daud, Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan Darun Naim, yang berbahagia Ustaz Abdullah Hussein yang Dipertua PAS Negeri Johor, yang berhormat Tuan Guru Haji Zulkifli Ismail yang Dipertua PAS Negeri Melaka, sahabat saya dan satu-satunya wakil rakyat UMNO dalam Dewan ini, yang berhormat Datuk Jalani Khamis, Ahli Dewan Undangan Negeri UMNO Melaka, merangkap. Sila bangun. Saya buat teman, takut saya rasa kesepian. Rakan-rakan SOF pimpinan Perikatan Nasional Negeri dan Kawasan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya juga memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bukan saja dapat bersama-sama dengan tuan-tuan, dah 5 hari saya ada di Muar. Dalam masa 5 hari dapat berjumpa dengan kawan-kawan, ada yang saya pergi ke rumah mereka, ada yang mereka datang senyap-senyap ke bilik saya, ada yang datang berjumpa secara terbuka. Rata-rata saya rasa sangat gembira kerana angin dan gelombang sokongan kepada Perikatan Nasional, khususnya calon kita Dr. Mazri, semakin meningkat. Alhamdulillah. Saya bertuah kerana kita berada dalam sebuah negeri, yakni Johor Darul Ta'zim. Negeri Johor ini adalah negeri perjuangan. Sejarah politik negara banyak berakar umbi daripada Johor. Pemikir-pemikir politik negara banyak datangnya daripada tokoh-tokoh di Johor. Lebih-lebih lagi di Muar, daerah Muar, termasuklah Muar, Pagoh, Bakri. Ini adalah bumi pejuang. Termasuk daripada sinilah orang yang mula mengasaskan Perikatan Nasional, yang berhormat
Tan Sri Muhyiddin Haji Muhammad Yassin. Dan kita dalam siri berkempen untuk melahirkan seorang lagi watak yang penting dalam politik Johor dan politik negara yang telah dipilih dengan cukup cermat oleh parti. Seorang ahli profesional yang mempunyai latar belakang yang cukup cemerlang untuk menjadi wakil rakyat kebanggaan rakyat dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram, dan juga sudah tentu kebanggaan rakyat negeri Johor, seorang pakar bedah yang mempunyai rekod yang cemerlang, dan saudara Dr. Mazri yang saya percaya rakyat bersedia untuk memilihnya. Tuan-tuan sekalian, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan memerlukan kepada kejujuran. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam nak menyampaikan risalah Islam yang dikatakan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Tapi proses nak membawa rahmat bagi seluruh alam telah melalui berbagai-bagai fasa yang antara lain dibuktikan untuk menyempurnakan dakwah dan menegakkan agama Allah. Kita memerlukan kepada kuasa. Dakwah Rasulullah di Makkah, walaupun dalam kalangan keluarga, sahabat handai, serta dalam kampung halaman sendiri, telah mengalami banyak rintangan-rintangannya, sehinggalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, dan langkah yang pertama dilakukan adalah membentuk suatu kuasa politik Daulah Islamiyah yang pertama, dan pembentukan itu berpaksikan kepada permuafakatan dan juga penyatuan di kalangan kelompok-kelompok Indo-Islam, Muhajirin dan Ansar. Walaupun sebelum daripada itu, di kalangan orang-orang Aus dan Khazraj telah beratus tahun bermusuh, dan orang-orang yang datang daripada Makkah, daripada kabilah dan suku kaum yang berbeza, berbanding dengan mereka-mereka daripada golongan Ansar yang berada di Yathrib. Tetapi prasyarat untuk membina sebuah negara yang aman sejahtera bukan hanya untuk orang Islam, kerana Madinah itu ada orang Islam dan ada yang bukan Islam. Di Madinah itu telah ada orang Yahudi dan orang Nasara. Pembentukan negara itu telah diasaskan melalui suatu kuasa politik yang dibina daripada penyatuan dan kesatuan kelompok induk, terutama sekali daripada kalangan orang Islam itu sendiri. Dalam negara kita pada masa ini, permasalahan yang sedang kita hadapi adalah permasalahan yang telah difikirkan lama oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Kerana kita mempunyai sebuah negara yang sangat unik, sebuah negara yang ditakdirkan berbagai kaum, berbagai agama, berbagai bangsa, dan bagaimana boleh kita corakkan negara kita ini menjadi sebuah negara baldatul tayyibatun warabun ghafur. Bagaimana nak jadi negara yang aman, negara yang sejahtera, negara yang mendapat keredaan Allah,
kita mempunyai kekuatan dan keupayaan untuk menyatupadukan ummah. Dan inilah yang terjadi. Kita merdeka daripada penyatuan. Datuk Onn Jaafar menentang Malayan Union kerana Malayan Union tidak meletakkan asas-asas yang memungkinkan penyatuan dan kesatuan dalam negara kita. Tetapi akhirnya setelah berjaya kita bersatu padu, berjaya negara kita merdeka, kemudian perpecahan telah mula berlaku dalam politik tanah air, dan kemuncaknya pada tahun 2014 maka tonggak pentadbiran negara yang sekian lama runtuh, dan di mana UMNO tak kesampaian ke mana, PAS juga tak kesampaian ke mana. Negara sendiri terumbang-ambing kerana telah rosak asas yang sepatutnya kita bina dalam pembentukan negara bangsa. Dari situ, itu pengajaran Allah yang sepatutnya kita jangan kembali kepada perpecahan. Kalau nak pada perpaduan mesti dimulakan oleh kelompok teras. Negara ini tidak ada perpaduan kalau orang Melayu tidak pandai bersatu padu. Negara ini tidak ada perpaduan kalau orang Islam tidak bersatu padu. Maka daripada situlah pemikiran politik daripada pimpinan UMNO dan PAS telah membentuk Muafakat Nasional sebagai formula tuntas untuk membina semula negara bangsa agar boleh memberikan kesejahteraan kepada semua tanpa mengira kaum ataupun keturunan. Dan daripada situlah akhirnya bersatu UMNO dan PAS telah membentuk formula yang kita lihat dijulang dan didokong oleh rakyat dalam pilihan raya kecil hatta pilihan raya umum. Tetapi hanya 9 bulan. 9 bulan sahaja penyatuan dan perpaduan yang jelas didokong oleh rakyat, yang jelas membawa kesejahteraan. Di saat negara dilanda COVID, saya sebagai yang ada pengalaman berkhidmat di bawah 5 Perdana Menteri. Saya berkhidmat di bawah Dr. Mahathir bersama dengan Anwar Ibrahim selama 10 tahun. Saya berkhidmat di bawah Pahala Badawi, di bawah Najib, di bawah Tan Sri Muhyiddin, di bawah Perdana Menteri Ismail Sabri. Mengajar saya bahawasanya negara ini perlu diletakkan atas asas yang kokoh dan tulen dan benar. Politik manipulasi tidak boleh membawa kita ke mana-mana. Kita perlu mencari satu formula yang tulen, formula yang benar. Formula yang tulen yang benar itu mesti diasaskan oleh penyatuan dan perpaduan orang Melayu dan umat Islam itu sendiri. Dan formula itu hanya ada pada Perikatan Nasional sahaja pada masa ini. Ini realiti. Dan kebetulan Perikatan Nasional itu dilahirkan daripada pemikiran orang Johor. Perikatan Nasional itu kebetulannya datang daripada gagasan orang Moor. Tak ada sebab di Simpang Jeram, tak ada sebab di Johor, orang Johor dan orang Simpang Jeram kekok nak pilih Perikatan Nasional, kerana Perikatan Nasional ini lahir daripada pemikiran anak watan saudara mara tuan-tuan sendiri. This is a gift to the nation. Anggapkanlah Perikatan Nasional hadiah kepada negara yang sedang berkecamuk dalam politik. Kalau dulu ada Barisan Nasional, Barisan Nasional sudah ditolak oleh rakyat kerana salah mereka sendiri,
Kerana salah kepimpinan, salah individu, PRU 14, Barisan Nasional ditolak. Kita cuba nak selamatkan Barisan Nasional, tetapi Barisan Nasional diseret kerana mendahulukan agenda peribadi. Maka datang PRU 15. Sekali lagi Barisan Nasional disahkan, ditolak oleh rakyat sekali lagi. Malah ditolak dengan lebih teruk, di mana 7 negeri tak ada satu kerusi pun untuk Barisan Nasional. Tetapi pemimpin mereka masih tidak sedar. Selepas PRU 15, mereka melakukan lagi kesilapan-kesilapan yang tidak disenangi oleh rakyat. Mandat kepada mereka berdasarkan pada wirid politik, no Anwar, no DAP. Lepas pilihan raya, dia jual kursi kepada Anwar dan DAP. Maka datang pilihan raya negeri, rakyat telah menghukum Barisan Nasional sekali lagi dengan hukum yang lebih berat lagi. Maka there is no more Barisan Nasional for the future of Malaysian secara keseluruhannya. Sudah tidak boleh nak bergantung harap kepada Barisan Nasional, kerana jelas Barisan Nasional sudah ditolak oleh rakyat berkali-kali. Kalau politik negara sudah rakyat tidak yakin kepada Barisan Nasional, maka yang ada apa lagi? Yang ada ialah PH, Pakatan Harapan. Pakatan Harapan diberi peluang 22 bulan, gagal. Orang Johor berpantun, orang UMNO berpantun. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau tuan tak mau dikencing, jangan sokong Pakatan Harapan. Itu bukan pantun orang Kelantan, itu pantun orang Johor. Dan rekod Pakatan Harapan jelas, dalam masa 22 bulan rakyatlah yang menjadi saksi. Dan datang sekarang Pakatan Harapan 2.0 dengan harapan yang menggunung. Berlatih nak jadi Perdana Menteri saja 25 tahun. Masuk kolej Sungai Buloh 2 round. Akhirnya jadi Perdana Menteri. Sekarang satu dunia dapat menyaksikan Perdana Menteri dah 10 orang. Saya rasa yang ke-10 ni lah yang paling teruk setakat yang saya boleh ingat. Saya tak pernah ingat saya berkhidmat bawah 5 daripada 10 Perdana Menteri saya berada dalam kabinet. Saya tak ingat di bawah Perdana Menteri sebelum ini yang mata wang jatuh begini teruk. Saya tidak pernah ingat Perdana Menteri sebelum daripada ini yang mencampuri urusan mahkamah dengan cara seperti mana yang sedang berlaku. Saya tidak pernah ingat sebelum daripada ini keadaan pertumbuhan ekonomi yang begini dahsyat. Saya tak pernah ingat bagaimana keadaan barang sebegini mahal. Kalau dinilai satu persatu, kerajaan Anwar Ibrahim. Sebab tu kalau nak sebut penuh Anwar Ibrahim. Jangan sebut Anwar, sebab saya juga Anwar. Kalau kata nak lawan Anwar Ibrahim. Jangan kata lawan Anwar, sebab ada satu lagi Anwar. Maka kalau Barisan Nasional sudah menjadi hopeless, kalau Pakatan Harapan sudah begini jadinya, bagaimana cara kita nak menyelamatkan negara kita di masa akan datang? Tidak ada 2, tidak ada 3.
tiada Barisan Nasional, tiada Pakatan Harapan. Negara ini bergantung harap kepada Perikatan Nasional, gabungan PAS, Bersatu, Gerakan dan ratusan NGO yang berada di belakang, serta politik keterbukaan di mana pintu Perikatan Nasional sentiasa dibuka, termasuklah kepada UMNO dan lain-lain. Apabila mereka sedar sesat di hujung jalan, mereka perlu kembali ke pangkal jalan. Sebab itu dalam pilihan raya ini kita tidak berlawan dengan UMNO. Apalagi kawan-kawan orang UMNO disimpan jeram. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Kali ini tak ada dacing. Orang UMNO pangkah perikatan. Kalau nak diselamatkan UMNO, Perikatan Nasional, nak dihidupkan kembali Muafakat Nasional, juga jalurnya, jalur politiknya Perikatan Nasional. Sebab itu walaupun saya dibuang daripada UMNO, saya tak tinggal Muafakat Nasional. Walaupun dikatakan kenapa tak jadi parti politik, tak boleh. Kalau orang Melayu asyik buka parti politik sebab nak jadi presiden, orang Melayu, orang Islam tak dapat menjadi tunggak penyatuan dan perpaduan. Cukup dengan adanya PAS dan Bersatu, kita boleh membina negara bangsa yang hebat, insya-Allah. Maka tuan-tuan, tak boleh panjang-panjang, ada dua penceramah utama. Saya dengan rendah dirinya mengajak kawan-kawan orang Johor. Negeri Johor ini negeri yang kita semua nak bergantung. Negeri Johor ini hebat sejarahnya. Undang-undang perlembagaan negara adalah berpunca daripada undang-undang negara Johor. Pemikir-pemikir pejuang politik negara adalah daripada Johor. Hatta dalam UMNO pun yang bagus-bagus banyak daripada Johor. Cuma UMNO sekarang ini, UMNO Ponorogo, kalau yang bagus dia buang. Ialah Anwar Musa tak bagus lah, orang Kelantan. Takkanlah Isyamuddin pun tak bagus. Takkan Halimah Sadiq pun tak bagus. Takkan Adhan Baba pun tak bagus. Takkan Hasni pun tak bagus. Dibuang bukan kerana tak bagus, kerana terlalu bagus. Kerana memang Johor ini bumi yang sentiasa melahirkan kepimpinan yang bagus. Daripada Bukit Sirin, rajanya, sampailah ke rakyatnya. Satu negeri yang sangat bagus menjadi rujukan. Daripada bola sepaknya, sampailah kepada pentadbirannya. Maka kita nak menumpang kebijaksanaan orang Johor. Negeri lain dah mengesahkan semua majoriti Perikatan Nasional, Perikatan Nasional, di utara Perikatan Nasional, di Kelantan Perikatan Nasional, di Terengganu Perikatan Nasional, di Melaka pun Perikatan Nasional. Johor akan memberikan cop mohor. Perikatan Nasional adalah jawapan kepada politik masa hadapan. Dr. Mazri adalah lambangnya. Padanya lah duduk sifat-sifat kepimpinan yang bakal Johor tonjolkan. Nak latar belakang pendidikan ada, nak hebat pidato ada, nak kefahaman politik ada, nak cakna dengan rakyat ada, nak mengedah diri ada. Saya tengok dia bersalam, dia doktor pakar, semua orang dicium tangan, cium tangan. Itu tanda orang yang mempunyai hati yang zuhud, sifat-sifat yang baik. Jadi tuan-tuan, setakat itu daripada saya. Terima kasih Johor kerana sentiasa baik pada saya orang Kelantan.
Saya disebut sebagai pengurusi Muafakat Nasional. Tak habis tu, pengurusi Muafakat Nasional yang menjadi ahli PAS. Jangan lupa sebut tu, jangan besar Muafakat Nasional pula. Daripada PAS dan Perikatan Nasional, saya ucap terima kasih. Dan inilah saat penentuan. Ketika Pakatan Harapan nampaknya berdiam diri, negara ini nak dijadikan negara sekular oleh DAP. Nampaknya calon amanah perlu ditanya. Amanah perlu ditanya apa pendirian mereka apabila mereka nak menegakkan Malaysia dan mereka nak jadikan negara ini negara sekular. Kena tanya calon amanah apa pendirian beliau dalam soal ini. Kerana ini perkara soal yang sangat mendasar, di mana Dato' On Jaafar menentang Malayan Union adalah antara lain kerana Malayan Union nak jadikan negara ini negara sekular. Kalaulah amanah juga mempertahankan nak jadikan Malaysia ini negara sekular, maka tolong tanya Tok Guru apa hukum dan fatwanya menyokong pihak yang nak menjadikan negara ini sebuah negara sekular yang mengasingkan agama daripada urusan kenegaraan. Jazakallahu khairan katsira wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk melancarkan tabung dan rumah jihad. Perjuangan kita jadi calon seorang saja. Yang bukan syarat mungkin 10-15 saja. Tapi perjuangan ini adalah perjuangan bersama. Tabung Israel sebanyak mungkin. Tuan-tuan tak berkesempatan nak berceramah dan sebagainya. Infak yang tuan-tuan berikan kepada parti adalah sangat berharga. Tak, kalau tak awak duit 50, bagi duit harga 100. Lagi banyak, lagi bagus, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.